Kuliah hadis hari ini sampai kepada hadis 599. Baik, kita mulakan. Siapa nak baca dulu? 599. Silakan. Okey. 599 catatkan. Hadis sah. Matan: dilarang berlaku kasar terhadap mayat. Hukum haram. Saya ulang, dilarang berlaku kasar terhadap mayat. Hukum haram. Jadi hadis 599 ini adalah mentafsirkan lagi hadis 598 yang mana dikatakan oleh Nabi meretakkan tulang mayat sama dengan meretakkan tulang orang itu sewaktu hidup. Jadi dimaksudkan ialah tentang dosanya. Dosanya sama dengan seolah-olah kita meretakkan dia ketika dia hidup. Sebab itu di sini diterangkan dilarang kita berlaku kasar terhadap mayat. Baik, hadis 600, siapa nak baca? Silakan. Hadis 600 Ya, sila. Hadis 600 dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, daripada bagiku lahad dan cacatkan baca-baca buat menyentuh jasadmu, sebagaimana diperbuat terhadap kubur Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Baik, 600, hadis 600, hadis sah. Matan dia ditentukan bahawa orang Islam harus ditanam di lubang lahat. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia minta kalau aku mati, buatkanlah lubang lahat. Macam mana Rasulullah SAW dikebumikan dengan cara lahat. Lahat ni mana gali tepi. Lubang lahat ni mana kita gali tepi. Dah korek tengah, lepas tu sampai bawah kita gali sebelah tepi. Jadi nanti mayat tu akan masuk sebelah tepi, didinding dengan papan. Kemudian bila dicurahkan tanah tu tidak jatuh pada mayat. Tanah tu jatuh pada lubang. Jadi mayat tu kedudukannya sebelah tepi. Itu namanya lahat. Kalau yang tengah tu disebut teraju. Orang panggil teraju. Teraju ni mana tengah-tengah. Dah gali sampai bawah, kemudian dibuat lubang tengah-tengah. Lubang kecil untuk letak jenazah. Jadi itu namanya teraju. Kalau yang lahat ni digali tepi. Jadi gali tepi ni sebenarnya kalau letak nesan tu, dia benar-benar dia tidak ada di bawahnya.
Dia ada sebelah tepi. Tapi ini kena mahir kepada mereka yang ahli gali kubur lah, ataupun memang penggali kubur tu biasa di situ, tidak berganti orang. Kalau berganti orang ni kadang tak perasan, bila gali kubur tadi tengok terkena pula jenazah yang ada. Sebab lahat ni maknanya mayat tu kat tepi, sebelah tepi, dia tak ikut batu nisan. Kalau yang teraju tu betul-betul batu nisan tu kira kepala dengan kaki dia, kaki yang mati lah. Itu beza lahat dengan datu. Lahat datu dan lahat datu lah. Lahat dan teraju. Teringat lahat datu. Kat Sabah ya. Jadi lahat ni memang kedudukannya memang cantik lah, bagus. Kalau maksudnya kalau tanah tu kering, tak ada air, memang mudah lah. Mana boleh buat macam tu. Dan kedudukan jenazah tu dia tak ditimbus di tanah. Sebab dia kedudukannya di tepi. Memang baguslah. Tapi itu saya katakan, ini bergantung kepada penggali kubur. Kalau penggali itu memang tak berganti orang, okeylah, dia tahulah kedudukannya. Kalau dah berganti orang lain, kadang orang lain tak tahu. Gali punya gali, dah terkena pula jenazah lama. Okey, kita teruskan lagi. 601, apa cerita dia? Sambung. Sila. Okey. Ya. 601 catatkan hadis sah. Matan boleh meninggikan kuburan sekadar sejengkal untuk memenuhi tanah kuburan yang turun. Hukum mubah. Untuk memenuhi mana tadi? Untuk memenuhi tanah kuburan yang turun. Tanah kuburan yang turun. Hukum mubah. Ini mubah ni mana harus. Ini bergantung pada kedudukan geografi, kedudukan mana kita tinggal. Ada setengahnya kalau misal kata dia berpasir, pasir ni padat. Jadi bila ditimbuskan pasir tadi, kalau sejengkal ditinggikan pun tak mengapa, sebab kedudukan pasir ni padat. Tapi kalau tanah kita, tanah liat macam ni, dia tak boleh sejengkal. Nanti bila turun, mau dia sampai setengah depa. Jadi kita kena tinggikan, memang tinggilah dalam 1 kaki lebih biasanya ditinggikan. Dan tanah itu akan turun balik. Sebab itu dalam beberapa minggu, pihak waris kena datang menambahkan tanah balik. Sebab dia akan turun. Jadi itu tujuannya kenapa ditinggikan. Itu kita katakan tengok kedudukan tanah mana. Kalau pasir, tak apa. Pasir ni memang dia padat. Berbanding dengan tanah kita, tanah liat, dia tak padat macam tu.
banyak ruangan kosong bila ditanam, banyak ruangan kosong, dan nanti dia akan padat, dia akan turun. Itu yang turun tu yang banyak kubur berlubang, tanah tu dah turun. Okey ya, kita teruskan lagi 602. Wali muslim, dari dan bagi muslim. Bacalah sukarela, siapa nak baca. Ya. Dan bagi Muslim daripadanya semua syarat halal larang mengatur pelaku kubur dan mendudukinya dan membela atasnya. Ya. Catatkan 602 hadis sah. Matan dilarang mengkapur. Bracket cat. Koma, menduduki, koma, membangun atas kuburan. Hukum haram. Hal ini banyak orang-orang kita tidak begitu prihatin tentang hadis ini. Ya, kalau nak diikutkan kadang dulu-dulu punya kuburan berlawan-lawan. Berlawan-lawan untuk meninggikan kubur, untuk membuat bangunan atas kubur, berlawan-lawan. Jadi hal ini adalah dilarang oleh Nabi SAW. Kita kalau pergi Mekah tengok kubur Baqi dan sebagainya, hanya tanda batu saja. Batu bulat saja, tak ada nesan. Tak ada nama pun tak ada. Batu bulat saja. Itulah tandanya. Jadi, di tempat kita ni, kalau tak dikawal, memang terkadang mereka mengambil lebih tanah, mengambil lebih. Yang keduanya, kalau dah dibuat bangunan-bangunan, dah susah pula nak lalu lalang, dan bila tak seragam, nampak dah jadi macam kalang kabut kubur ni. Ni kubur orang kaya, ni kubur orang miskin, macam itulah. Ada taraf-taraf kubur tu pula. Jadi di Selangor ni alhamdulillah saya tengok dah diseragamkan sekarang ni. Kadang dah dibagi lot-lot untuk kubur dah siap, dibuat lot-lot. Artinya tak boleh nak berlebih-lebih dan ada arahan tak boleh buat benak-benaan. Sekadar nesan, dan simen keliling. Simen keliling tu sebenarnya untuk menghalang tanah, hakisan tanah. Sebab tempat kita bukan macam di Arab. Arab kering, kita ni hujan. Jadi hakisan-hakisan tu bila disimen keliling tu, tu nak menghalang hakisan. Jadi diperbolehkan. Kalau tak dikawal macam tu, macam-macam jenis kubur. Jadi dalam Islam, kalau ikutkan hadis ni ada 3 larangan. Kalau kita tengok di sini, pertama kita mengkapur. Mengkapur ni kita cat. Kalau sekarang ni tak payah cat dengan mama dia, bukan main cantik, macam itulah bahasanya. Kemudian menduduki. Menduduki mana kita duduk? Duduk atas kubur. Kalau tahu kita tu tahu bawah tu kubur, kita tak boleh duduk atas dia. Dalam hadis lain kita tak jumpa, hadis lain diterangkan duduk atas bara api itu lebih baik daripada duduk atas kubur. Duduk atas bara api lebih baik daripada duduk atas kubur. Jadi kita jangan nak duduk-duduk atas kubur tu. 2. Yang ketiga, diterangkan katanya iaitu membangunkan atau mana buat binaan. Ada setengah kubur tu syak kerusi. Syak Al-Fatihah sekali. Dengan kerusi dengan Al-Fatihah sekali.
kat situ, ya. Jadi di situ yang dilarang itulah yang kita buat, ya. Kadang kita tengok setengah kubur-kubur di barat, ni kubur bukan Islam lah, nampak macam dia cantik ya, kemas je, ya. Kubur dia serata ya. Nesan dia nesan direbahkan, nama tu direbahkan. Dia tak ada tinggi, mana tak ada tegak. Dia direbahkan dengan nama saja, jadi nampak luas, cantik, ya. Tempat kita ni berkecamuk, ya. Ada bunyi bising ya? Bunyi alam orang sebelah. Ni lagi teruskan nanti ya. Yang tu untuk peringatan tadi ya. Mana hadis tu kena beringatan, mana kalau kita mengenai tentang hal kubur ni, ingatkan 3 perkara ni ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita buat istana pun atas kubur tu, adakah ahli kubur tu masuk syurga? Ya. Belum tentu lagi kan, ya. Jadi yang mati ni bergantung pada amal, bukan bergantung pada binaan yang indah-indah. Dia akan, kalau indah kuburnya, indahlah dia kat dalam. Belum tahu, ya. Lagi? Ya, sila. Kalau dalam agama kita, berapa tinggi yang kita boleh gunakan umat Islam. Satu lagi, apa yang kita nampak dekat saya, dekat kubur Raja Sakinah di Karaman tu, memang dia tengok semua, semua cantik, semua tak ada satu perbezaan dengan satu nama. Adakah itu dibenarkan dalam Islam? Ya, yang macam tu lagi kita nak. Tapi bukan binaan ya. Bukan binaan tinggi-tinggi sama semua tinggi-tinggi binaan, bukan. Maknanya paling tinggi itu pun ya sejengkal je. Macam itulah tingginya. Kalau nak ditinggikan. Dan macam tempat kita ni, itu saya katakan tadi, perlu ada tembok. Tembok untuk menghalang hakisan. Mana tembok tu tembok batu lah dalam sejengkal keliling. Ya. Itu sebagai tanda. Tanda kubur, situ ada kubur dan situ sebagai dia juga sebagai penahan hakisan. Jadi baiklah kalau kita buat rata cantik, tapi Selangor pun sekarang dah diarahkan macam tu. Saya tengok Ulu Kelang semua dah. Ya, diarahkan macam tu. Yang lama-lama lah dah tak boleh nak buat apa. Tapi yang baru semua dah ikut seragam. Ya. Itu arahan daripada pusat. Lagi 603 ya. Okey. Sila. Datang ke kuburnya dan mengharapkan tanah dengan dua tangannya. Tidak dari kuburan. Di dalam keadaan dia berdiri. Diberikan dia oleh dalamnya. Baik. Catatkan 603, hadis lemah. Hadis lemah. Matan boleh menabur pasir atas kuburan. Hadis lemah. Hadis lemah dengar. Hadis apa yang hilang? Nanti saya terangkan balik. Hadis lemah. Matan dia boleh menabur pasir atas kuburan. Hukum sebab tidak boleh.
Jadi, ya, berdasarkan kepada hadis ini 603 ni, kedudukan hadis ini adalah hadis lemah. Tahu tak hadis lemah? Mana hadis dhaif? Jadi hadis dhaif ini kita tidak boleh jadikan sebagai alasan ya yang kita ya taburkan pasir ataupun tanah ya di atas kuburan. Ya, sebab hal ini sebenarnya ya tidak dibolehkan. Jadi oleh itu lebih baik ya kita tinggalkanlah benda yang tidak apa ni sunnah ya. Benda yang tidak sunnah tu tinggalkan jelah ya. Kalau seandainya itu adatnya selalu campakkan tanah ya kepada jenazah tu dulu ya. Itu adatnya macam tu, itu bukan sunnah ya. Itu hanya adat sahaja ya. Baik ya, fahamlah kita nak pegang dia ialah hadis dengan hukum ya. Sebab matan tu isi hadis. Kalau hadis lemah ceritanya macam tu lah. Tapi kita nak tahu hadisnya darjat apa? Darjatnya lemah. Lemah tu dhaif ya. Tidak boleh jadikan alasan. Lagi 604? Okey, boleh faham ya 604. Okey, sila. Hadis 604 dari Osman, dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila selesai daripada menanam mayit yang berdiri di atas pintu kubur itu, dia bersabda, mintakanlah ampun bagi saudara kamu dan mintakan kesempatan baginya kerana ia sedang ditanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Ya. 604 jadikan hadis sah. Matan diperintah mendoakan mayat dan minta ketetapan hati sesudah ditanam. Hukum wajib kifayah. Jadi ya maksudnya ya sesudah mayat tu dikebumikan kita diperintahkan mintakan ampun untuk si mayit ya dan mohon kepada Allah ketetapan hati agar ia dapat menjawab soalan-soalan ya yang akan diutarakan oleh malaikat ya Munkar dan Nakir ya. Mendoakan mayat khususnya iaitu memintakan ampun. Ini yang dikatakan wajib kifayah. Wajib kifayah ni maknanya ada sebahagian yang melakukannya. Maknanya yang lain tu tidak ada salah. Dalam di Mekah ya, di Mekah saya nak tengok macam mana mereka tanam jenazah. Jadi ya saya ikutlah. Mereka bawa ni cukup laju. Ya dia berjalan tapi kita berlari. Dia berjalan tapi laju, yang kita ni berlari. Pendek sangat kaki kita agaknya kan. Ya. Asyik tertinggal je ke belakang, ya. Laju betul, dia berjalan tak ada berlari. Kita yang berlari. Ya, nak mengejar dia. Ya. Kejar. Ya. Sampai maklum. Lepas tu tengok memang dah siap lubang tu memang dah ada dah. Tinggal buka simen dia. Simen tu buka, dia ada tingkat-tingkat bawah tu kan. Jadi sampai je jenazah tu terus ada yang menyambut bawah tu diletakkan dekat dalam pangkin. Ada pangkin bawah tu. Letakkan kat pangkin. Lepas tu simen atas tu tutup, penutup tu simen. Simen tutup, ditutupkan balik, ya. Lepas tu ditimbuslah. Diletak ni bunga macam orang India ada bunga bulat tu.
bunga daun-daun bulat tu, macam tu, dia letakkan atas simen tu yang ditutup tadi, kemudian ditimbus dengan pasir. Agaknya daun tu sebagai satu tanda kot. Dia tanda mayat tu dah kering ke, dah apa agaknya lah. Sebab daun tu daun hijau lagi, masih hijau lagi. Dia buat bulat. Dan tak ada satu orang pun yang duduk. Semua berdiri. Imam tu berdiri, dia bacakan doa. Tak sampai 5 minit. Dah selesai. Kita dah tercungap-cungap kat situ. 5 minit dah selesai dah. Dia punya cepat menguruskan jenazah ni. Macam tu dia punya cepatnya. Tak ada talqin, tak ada apa. Dia doa. Jadi dia bacakan doa, dah selesai. Macam itulah dia punya pengurusan dia. Tapi kita juga boleh juga ambil pengajaran kat situ. Maknanya itulah tempat turunnya wahyu. Jadi macam itulah sunnah Nabi yang dibuat. Mereka ikutlah macam mana sunnah Nabi. Jadi tempat kita ni banyak remeh-temeh dia. Sebab itu kadang lama dekat kubur tu. Lama macam-macam acara. Macam-macam acara itu jadikan lama. Jadi itu bukan sunnah sebenarnya. Itu adat. Yang lama-lama tu adat. Sunnahnya macam itulah. Dah dikebumikan, didoakan. Kita pun balik. Baik lagi 605. Ya. Sila. 603 ya. 660. Matan. Boleh. Atas kuburan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Maknanya dia masa dikuburkan tu, masa dikubur dalam lahat tu, sebelum ditimbus dengan timbusan besar, dia campakkan. Kalau kita ada setengahnya, saya tengok ada tempat kita ni ada yang lakukan macam tu. Dia genggam tanah, dia campak 2-3 kali. Lepas tu baru dimulakan dengan timbusan besar. Itu bantal. Itu bantal tak apa. Nak meletakkan mayat tu supaya jangan rebah ke apa, mengiring kan. Itu tak apa. Itu ibaratnya bantal lah, selak dia. Macam tu lah. Kalau maknanya kita contohlah, kan ada keliling tembok tu, mana kita dah tembok keliling tu. Kemudian tengah tu kita tabur dengan batu kecil-kecil. Itu tak apalah untuk tidak menumbuhkan rumput, tumbuh lalang kan. Itu tak apalah. Tapi yang dilarang tu binaan. Setingkat, 2 tingkat, kawan kaya 4 tingkat, 4 tingkat. Siap tempat duduk sekali tu.
Yalah, sekarang ni siapa besar? Sekarang ni siapa besar? Itu cerita dia, kan? Ya. Hmm. Itulah. Hmm. Nak cakap siapa besar? Itu dia. Hmm. Hmm. Tak, hadisnya tengok hadisnya apa? Lemah. Jadi lemah tu mana dhaif. Jadi bila dhaif kita tak boleh jadikan sebagai pelajaran lah. Mana jadi memang cerita hadis memang semua Rasulullah, tapi jalannya ada yang sahih, ada yang dhaif, macam itulah. Cerita tu. Ha, ha. Nah, sanadnya tu kadang tidak orang yang tidak dipercayai. Macam tu. Tak betul. Macam itulah. Ya. Okey lagi. 660 apa? Oh ada. Hmm. 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 Itu tak ada syarat. Syarat itu dia kata dia buat bantal supaya jangan kadang mayat tu kita letak mengiring, kan? Mengiring menghadap kiblat, ya. Jadi supaya dia jangan beralih, dia letakkanlah kepalan tanah tu untuk penahan. Untuk penahan. Ya, tapi kalau dia jadikan syarat mesti dia kena tanah, ya artinya dia dah masuk tanah, dah tak ada masalah. Ya. Dah masuk tanah dah, ya. Nak apa lagi, ya? Ya. Okey, lagi 604. 605 ya, okey. Siapa nak baca 605? Okey, sila. Jadi hadis 605 dari Uthman bin Hanif, seorang dari tabi'in, ia berkata, apabila sudah dirasukan kubur si mayat dan orang pun pulang daripadanya, mereka suka diganti di sisi kuburnya. Hai si anu, katalah la ilaha illallah 3 kali. Hai si anu, katalah Tuhanku itu ialah Allah, dan agamaku itu ialah Islam, dan nabiku itu ialah Muhammad. Diriwayatkan dia oleh Sa'id bin Masyur dengan mauquf. Satu lagi, 606. Hadis 606. Dan bagi Tabrani seperti itu juga dari hadis Abi Umamah dengan maksud dan panjang. Okey, catatkan ya, 605 dengan 606. Hadis lemah. Matan boleh mengajar orang mati. Dalam braket talqin. Hukum sebab tidak boleh. Baik. Hadis 605 dengan 606 ni, ya, sekali dia punya hukum. Dua-dua ni, ya, di hadis hukum dia ialah lemah. Hadis lemah ni hadis dhaif. Cerita ni adalah cerita katanya ya seorang tabi'in. So, cerita ni cerita orang tabi'in tu buat, bukan Nabi buat. Tabi'in tu buat, ya.
Bila semua orang dah balik, ya, daripada kubur tadi, dia pun sendiri kat sisi kubur, dia kata, ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai si fulan, ya, katakanlah la ilaha illallah 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam, wa Nabi Muhammad, dan Nabiku Muhammad. Tapi hadis ini, dia ngajar orang mati. Itu dikatakan talqin. Tapi hadis ini dhaif, bukan daripada Nabi. Tabi'in tu sendiri buat. Ya, ini yang berlaku di tempat kita. Ya, bila mati kita kena bacakan talqin, ajak orang mati, ya. Kita punya talqin panjang, ya. Kita punya talqin panjang, tak ada talqin pendek macam ni. Ni pendek ya. Tapi kena ingat ya, hadis ini ya adalah hadis lemah, bukan perbuatan Nabi. Ini perbuatan tabi'in. Jadi dia bukan sunnah. Jadi kalau kita pergi tempat, contohnya ada di Perlis, ya, di Perlis mereka kebumikan macam yang ada di Mekah. Mereka tidak ada talqin, ya, mereka bacakan doa, ya, macam di Mekah. Jadi kita jangan salahkan, ya. Itu maknanya, ya, ikut sunnah dia macam tu. Tapi yang tambah-tambah tu, itu bukan ikut sunnah, itu adat. Jadi, ya, yang adat kalau misal kata tak dibuat, kita jangan salahkan. Kalau orang tak buat yang adat tu, ya, sebab yang sunnahnya dah dibuat, iaitu syarat mati tadi Nabi kata suruh apa? Ya, iaitu suruh mandikan, suruh solat, kapankan, solatkan, ya, dan kebumikan. Kan syarat-syarat tu semua dah tertunai. Ya. Jadi keadaan sekarang ni, orang mati sekarang ni, ya, mati dah macam kata orang tu macam tanam kerbau je lah. Ibaratnya kan. Tanam macam tu saja, ya. Jadi sebenarnya ia nak ikutkan sunnah dia, dah dibuat semua. Maknanya dia dah, ya, dah kira kapankan, dah kira solatkan, dan kira tanam, ya. Yang tu doakanlah, dah ditanamkan tu doakan je lah, ya. Tak ada salah, ya. Jadi kadang orang mentafsirkan mati kerbau, ya. Ini kata dia mati kerbau, ya. Sebenarnya diuruskan, Islam diuruskan. Kalau mati kerbau tak adalah dibuat, ya, tidak adalah kapankan, ya. Jadi, ya, itu syarat-syarat tu dah dipenuhi, betul lah tu, ya. Lagi 607. Siapa nak baca? An Buraidah. Sila. Tak ya. Tak ya. Satu lagi 608.
Dunia. 607 dengan 608. Hadis sah. Matan, dianjurkan ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur. Hukum sunnah. Baik. Dari Buraidah bin Husayb al-Aslami. Dia berkata katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, aku pernah melarang kamu pergi ziarah kubur. Tetapi sekarang, ziarahlah ke tempat itu. Ya. Jadi maksudnya dianjurkan ziarah kubur dengan syarat tidak berbuat maksiat. Dan diterangkan juga dalam hadis 608, menerangkan bahawa ziarah kubur itu diperbolehkan bila hal itu membuat kita selalu ingat kepada akhirat dan mengurangi cinta kepada dunia. Jadi bila kita pandang ziarah kubur ni, kita teringat yang kita akan balik macam tu dan akan tinggalkan segala kesenangan. Di situlah kita akan berlaku satu dalam hati satu keinsafan. Yang kita ingat ke akhirat, ingatkan nak beramal. Jadi di situ diperbolehkan. Bukan ziarah kubur yang macam dalam drama-drama. Ziarah kubur, duduk kat situ, anak-anak ziarah kubur mak, ayah. Lepas tu, berborak-borak, mak, tadi kita masak tu, masak ni, mak. Ramai balik hari ni, mak. Bercerita macam mak tu hidup lagi kat situ. Ini jangan dibuat. Ini sama dengan orang-orang jahiliyah. Ataupun istilahnya bukan orang-orang Islam. Jadi kita orang Islam tak boleh buat macam tu. Yang dah mati tu dia tak dengar apa yang kita datang ataupun yang kita ziarah. Kita ziarah itu hanya nak mengingatkan supaya kita ingat akhirat. Roh tak ada lagi kat situ. Roh dah naik ke langit. Yang kat situ ialah jasad. Jasad yang sudah hancur. Itu pun kalau tak digali. Kalau tempat lain tak cukup kubur, dia gali lagi. Dia letak tempat lain. Macam di Mekah, di Madinah, kubur tu akan digali dia di tempat lain. Dah tak ada lagi. Jasad yang lama dah tak ada lagi. Tinggal jasad yang baru. Yang kita nak dewa-dewakan pula, kubur tu, dan kita pula menangis-nangis dekat nesan dia. Itu salah cara kita, perbuatan kita. Sebab roh tak ada kat situ lagi. Dia tak mendengar apa yang kita cakapkan. Yang kita hanya mendoakan roh si mati itu. Ya Allah, Engkau ampunilah kedua ibu bapaku ini. Mana kita minta Allah ampunkan dia. Kasihanilah dia. Macam-macam lah kita doakan. Itu tak apa. Ini siap bersembang-sembang pula. Berborak-borak, siap tanya, ceritakan masak apa, masak itu, cerita semua. Mengadu. Siap mengadu. Tengok drama-drama kita. Saya. Doa khusus untuk si isteri kepada suami tak ada salah. Dengan nama khusus tak ada salah. Maknanya kita doa tu kita khususkan sebut nama. Ya Allah, Engkau ampunilah suamiku, contohnya lah. Ya Allah, Engkau ampunilah suamiku. Jadi Allah lebih mengetahui. Sebab doa tu khusus kepada suami. Jadi Allah tahulah.
Nah, itu cara dia. Ya. Kalau kita mukminin mukminat, muslimin muslimat mana umum, keseluruhan. Semua. Tapi ada juga khusus, itu tak ada salahnya. Ya. Kalau kita bukan hubungan, ya, hubungan suami isteri, kita boleh doakan khusus dan menyebut namanya. Nama. Tak apa. Allah lebih tahu. Itulah suami Dan. Tak ada lain. Ya. Hmm. Tak tahulah kalau tersebut, ya Allah ampunilah. Ya, tak tahulah kalau tersebut pula, ya Allah ampunilah suami-suamiku. Ada 2-3 dulu-dulunya. Ya, macam itulah cerita dia. Ya, tak. Tak adalah salahnya. Mana ya Allah ampunilah suami-suamiku yang dulu dan sekarang. Selesai perkara. Allah lebih mengetahui. Ya. Tak apalah. Iya, tu kadang tak kahwin pun. Tak semua. Tak ada siapa nak jaga. Kata orang lelaki tak ada siapa nak jaga tadi. Okey. Lagi siapa nak baca? Oh, ada. Okey. Ya, sebenarnya tidak ada sunahnya pun. Kita baca Quran atas kubur. Ya, kita baca kat rumah tu lebih baiklah daripada baca atas kubur. Ya, jadi itu tak ada sunahnya. Kalau ada sunahnya tak apalah. Sunahnya tak ada. Mana Nabi tak ada lakukan, sahabat pun tak ada lakukan baca Quran atas kubur. Kita dah jadi kadang itu yang kita buat tu mana adat. Adat yang tak ada dalam syariat. Itu jelah. Adat tak ada dalam syariat. Ya. Tapi hukumnya Ustaz. Hukumnya mana bahasa hukum mana bid'ah lah, bid'ah. Bid'ah tu mana tak ada perbuatan kita buat. Macam tu lah. Dia ada-adakan. Ada siapa cerita di Brunei. Di Brunei. Dah tak payah baca dah. Ya, dia letak CD digital dekat dia punya nesan tu. Ngaji je. Ngaji tak habis-habis. Ya. Kalau boleh masuk surga tak apalah. Ya. Ya. Itulah kadang benda yang tidak ada diadakan dari satu adat. Nanti bila satu adat, bila tak buat, nanti jadi satu kesalahan pula. Kalau tak buat, jadi satu kesalahan pula. Macam tu. Jadi ni tak payahlah nak kita tuduh siapa-siapa. Biasanya yang buat macam ni orang yang ada kedudukan. Bergelarlah sebagai imam lah, sebagai ustaz lah kan.
Tapi benda ni tak ada diada-adakan, itu jadikan masalah. Masalahnya apa? Nanti generasi kemudian yang tak tahu dia ingat itu satu syariat. Yang tak tahu, ya. Sebab ilmu Allah ni makin lama makin hilang. Hilangnya bila orang-orang yang alim, ya, Allah ambil, makin lama akan lenyap. Bila lenyap, akhirnya si jahil-jahil ni lah yang buat agama masing-masing. Kan? Rasul sambut kita bukan di liang lahat. Rasul sambut kita di mahsyar. Liang lahat Nabi pun tak jumpa lagi dah. Kita pun tak jumpa lagi. Kat kubur tak ada. Nabi takkan jumpa kita. Ya. Nabi jumpa kita mengikut sunnahnya ialah di mahsyar. Dialah yang akan bagi syafaat umatnya besok. Itulah sunnah dia. Yang lain tak ada. Ya. Tajul muluk. Ya. Jadi artinya kalau benda tu tidak ada sunnah dia kita lakukan, itu maknanya dijadikan satu bid'ah. Bid'ah ini pula dah jadi satu adat. Satu adat orang belakang atau orang kemudian ingatkan itu ibadat. Tapi sebenarnya dia bukan ibadat. Ia hanya orang yang ahli ilmu saja yang mengetahui. Ahli ilmu saja yang mengetahui. Itu. Ya. Okey. Boleh satu lagi hadis, siapa nak baca? Silakan. 600 berapa ni? 609 ke? Silakan. Sila. Hadis 609 dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Dikeluarkannya oleh Tirmizi dan disahkannya oleh Ibnu Hibban. Elok satu lagi hadis, baca. Hadis 610 dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang meratap dan yang sengaja mendengarkannya. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud. Okey. Catatkan ya. Hadis 609 dulu ya. Hadis 609 hadis sah. Matan melarang perempuan yang berlebih-lebihan tentang ziarah kubur. Hukum haram. 610 hukum haram dah. 610 hadis boleh dipakai. Matan dilarang meratap dan menyebut-nyebut kebaikan si mati. Hadis Nabi artinya bukan dari golongan kami orang yang memukul pipi bukan dari golongan kami orang yang memukul pipi dan mengoyak baju
dan berseru dengan seruan jahiliyah. Hukum, saya ulang. Baik, saya ulang balik. Mengoyak baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah. Hukum haram. Baik ya, di sini diterangkan bahawa hadis yang 609, ya, Nabi SAW melarang perempuan, ya, ziarah kubur, ya, yang mana perempuan ni berlebih-lebihan, melampau-lampau menangis, ya, meratap. Itu yang Nabi haramkan, ya. Tapi seandainya tidak sedemikian, ya, tak mengapa. Tapi ialah masyarakat kita ni rasanya kurang sangat kita nampak meratap. Tapi kalau kita tengok bangsa lain, ya, dalam kematan ni dia punya meratap ni melampau-lampau. Ya, kalau kita tengok Iran contohnya, perempuan-perempuannya bila kematian, ya, suami dan anak, ya, dia atau saudara, mereka punya menangis ni melampau-lampau. Ya, sampai meraung-raung, ya. Begitu juga kadang kita tengok Pakistan pun jenis macam tu, ya. Sama juga. Jadi, ya, yang macam tu agaknya berlaku pada zaman Nabi. Perempuan Arab pun macam tu agaknya. Ya, itu yang Nabi larang mereka ziarah kubur. Ya, lagi satu hadis yang tadi, ya, hadis bukan dari golongan kami orang yang memukul pipi dan mengoyak baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Maknanya sampai peringkat kadang kita tengok perempuan-perempuan, tapi tak berlaku pada orang kita, tak nampak lah, ya. Pada perempuan yang bukan masyarakat kita, mereka ni macam tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia koyakkan, dia pukul pipi. Dia menangis pukul pipi. Nampak tak bangsa lain? Ya, macam Iran, macam Pakistan. Dia buat macam tu. Dia pukul pipi, menangis-nangis. Kemudian kadang dia tak sedar koyakkan baju. Sampai mengoyak-ngoyakkan baju. Tak sedar. Ya, kalau bahasa kita, kita katakan macam ni. Kenapalah kau ambil anak aku dulu, kau tak ambil aku? Macam tu bahasanya. Ya. Kenapa kau ambil anak aku dulu, tak ambil aku? Dia macam, itu seruan jahiliah. Menyalahkan Tuhan. Tak boleh terima takdir Tuhan. Ya, tak redha. Tak redha. Ya. Ini yang berlaku. Ya. Hadis ni yang tadi, yang artinya tadi dia letak dia punya hadis ni muttafaqun alaihi. Yang seruan jahiliah tadi, lepas seruan jahiliah tu letak nota situ, hadis muttafaqun alaihi, hadis sahih. Muttafaqun alaihi. Tak, ya, tak nasah. Sebabnya, ya, hadis itu, ya, bertujuan untuk kita mengingati mati. Tetapi hadis yang di sini dilarang ni, kalau perempuan yang tak boleh nak tahan perasaan, tu tidak dibenarkan. Maknanya dilarang. Ya. Bila jumpa kubur mak, ya, mak dia ataupun ayah dia, ya, maka dia pun sampai menepuk-nepuk, ya, kubur tu, meraung-raung, ya. Itu jahiliah tu. Macam tu tak boleh ziarah kubur. Ya. Okey, ya, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula, ya. Kita sudahi dengan doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.